Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita kembali dalam sesi PDPR yang kedua, tajuk yang kedua pada minggu ni untuk subjek akhlak tahun 4. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dianugerahi nikmat kebahagiaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Okey. Untuk murid-murid tahun 4, okey, hari ni kita dah buat Google Meet dengan Ustaz Nudi. Panjang lebar penerangan tentang subjek tanggungjawab. Okey Ustaz, untuk video kali ini Ustaz akan terang sedikit bagi murid-murid yang ada masalah gangguan atas talian tadi, line tak kena lah, line tak jelas lah, suara Ustaz tak jelas. Okey, jadi Ustaz buat video ni untuk penerangan seterusnya insya-Allah. Okey. Straight to the point. Kita akan belajar tajuk yang kedua, tajuk bertanggungjawab. Okey. Di akhir pembelajaran ini kita akan dapat menyebut dan mengenal pasti pengertian tanggungjawab itu apa, dalil Al-Quran ataupun dalil daripada hadis Nabi berkaitan dengan tanggungjawab, bahagian-bahagian tanggungjawab, fadilat ataupun kebaikan bertanggungjawab, akibat ataupun keburukan bertanggungjawab. Okey, semua itu kita akan dapat lihat dan kita akan dapat belajar setelah kita masuk dalam tajuk bertanggungjawab. Minta maaf. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua kita tengok pengertian tanggungjawab. Pengertian tanggungjawab. Bertanggungjawab ialah kesanggupan. Bertanggungjawab ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Okey, tanggungjawab. Ustaz harap kita dah semua faham apa itu maksud tanggungjawab. Tanggungjawab ini apa dia? Amanah. Tanggungjawab itu amanah, ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Okey, orang bagi satu tugas kepada kita. Contoh, tugas sebagai guru, tugas sebagai seorang pelajar, mak ayah. Okey, kita ambil skop yang paling kecil sekali. Mak minta tolong kita pergi beli barang kat kedai Aceh. Okey, maksudnya kita sanggup. Mak, okey, bagilah abang, bagilah kakak pergi beli. Maksudnya kita sanggup menerima tugas tu. Jadi itulah dimaksudkan dengan kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Contoh, mak kata, abang, Acik, Along pergi kedai Aceh sekejap beli bawang. Lepas tu nak minta abang pergi beli nombor ekor sekejap. Yang pertama tadi mak ayah suruh pergi beli barang. Tiba-tiba yang kedua mak ayah kata, oh nak pergi beli nombor ekor. Itu memang bercanggah dengan syarak, iaitu berjudi itu salah dan berdosa. Okey, ingat, cukup hanya kita taat kepada yang pertama tadi, pergi beli barang dekat kedai Aceh je. Selagi mana tidak bercanggah dengan syarak, yang suruh pergi beli nombor ekor tadi bercanggah dengan syarak, kita tak boleh ikut. Maksudnya memikul dan melaksanakan tugas untuk perkara-perkara kebaikan sahaja. Itu maksudnya. Okey, tanggungjawab itu amanah. Okey, kita tengok dalil. Yang kedua, dalil daripada Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat ke-36. Potongan ayat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Maksud dia, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Okey, Ustaz dengar dalil ni, Ustaz baca dalil ni pun Ustaz rasa takut. Takut apa? Takut kita tak melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah. Apa yang disuruh oleh Allah kita tak laksanakan, semua tu akan ditanya oleh Allah. Semua anggota panca indera kita yang 5
akan melihat dan akan melakukan apa yang tergerak di hati, apa yang dikawal oleh akal kita, semua akan menjadi saksi dekat pada mahsyar nanti depan Allah bahawa kita dekat dunia melakukan itu, melakukan ini. Maksudnya semua akan menjadi saksi dan semua akan ditanya. Okey, itu dalilnya. Dalil bertanggungjawab. Okey, kita masuk kepada bahagian bertanggungjawab. Bahagian-bahagian dia. Kita tengok bahagian bertanggungjawab yang pertama, bertanggungjawab kepada diri sendiri. Okey, tanggungjawab yang pertama, bertanggungjawab kepada diri sendiri. Iaitu yang pertama, menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Menunaikan perintah Allah. Apa perintah Allah? Rukun Islam yang lima. Apa dia? Rukun Islam apa dia? Yang pertama apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, menunaikan haji. Okey. Cukup kita buat 5 perkara rukun Islam tu, menunjukkan kita seorang Islam yang beriman. Kita tak melanggar, kita tak tinggal solat, kita tak tinggal puasa. Cukup itu menunjukkan kita bertanggungjawab dengan diri sendiri. Dan yang kedua, tidak mensyirikkan Allah. Seperti Ustaz Nuri terang tadi dalam Google Meet. Tidak menduakan Allah, tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Itu semua maksud yang sama. Maksudnya menyembah Tuhan lain selain daripada Allah, beriman dengan Tuhan lain. Na'udzubillah, kita minta berlindung. Takut-takut hati kita tidak dikawal oleh iman dan amal, dikawal oleh syaitan dan juga nafsu. Kita minta Allah pandu hati kita dalam Islam. Maksud dia tidak mensyirikkan Allah ni, contoh kita kata, aku ni setiap sehari semalam kena solat. Orang lain tak solat pun. Ingat, percakapan kita, hati kita, kita jaga, mudah-mudahan kita tak terjerumus dalam hasutan syaitan. Sikit saja kita tak suka kepada rukun iman, rukun Islam tu, okey, menunjukkan kita tu dah terpesong, hati kita dah tergelincir. Kembali balik, mengucap balik, istighfar balik. Itu tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah ataupun tidak menduakan Allah, yakin ada Tuhan lain daripada Allah. Itu menunjukkan kita tidak bertanggungjawab. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tanggungjawab kepada Allah. Tanggungjawab kepada Allah. Poin dia yang pertama, memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai Allah. Perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah, itu tanggungjawab kepada Allah. Yang contoh dia apa dia? Kita melakukan maksiat mata, tengok benda tak elok. Maksiat telinga, dengar orang duk mengumpat, dengar orang duk mengadu domba, dengar orang macam-macam lah, dengar maksiat. Maksiat mulut, dengar mengumpat, kita duk mengumpat orang lain. Maksiat hati, kita duk tak puas hati dengan orang lain, kita cemburu, kita rasa riak, takut, kita rasa bongkak, sombong. Itu semua maksiat-maksiat. Kita minta Allah jaga diri kita daripada melakukan maksiat-maksiat tersebut. Okey, tu memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai. Allah tidak meredai perkara-perkara maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, memantapkan iman dalam diri dan melaksanakan tuntutan rukun Islam dengan sempurna yang Ustaz sebut tadi. Memantapkan iman dalam diri dan melaksanakan tuntutan rukun Islam dengan sempurna. Dah solat dah 5 waktu cukup, kita tambah lagi dengan solat-solat sunat, perkara-perkara sunat. Contoh apa dia? Solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Kita minta COVID ini supaya Allah angkat balik COVID. Sebab apa? COVID tu juga makhluk Allah. Yang mendatangkan mudarat itu siapa? Allah. Yang mengangkat mudarat itu siapa? Allah. Jadi kita kena banyak berdoa kepada Allah. Okey. Faham semua Tanggungjawab kepada diri sendiri, tanggungjawab kepada Allah. Okey. Kita muka surat yang ke-8. Tanggungjawab kepada ibu bapa. Okey. Yang ketiga, tak silap Ustaz. Tanggungjawab kepada kedua ibu bapa. Betul, yang ketiga.
mendoakan kesejahteraan kepada kedua-dua orang tua kita, ibu bapa kita, mendoakan kesejahteraan supaya mak ayah kita keluar mencari rezeki, supaya Allah selamatkan dalam perjalanan di dunia dan juga perjalanan di akhirat. Kita doa mudah-mudahan ayah kita keluar mencari rezeki yang halal, mak kita duduk di rumah ataupun keluar mencari rezeki, cari rezeki yang halal, yang berkat, yang tak syubhah. Kita doa mudah-mudahan Allah jaga mak ayah kita. Poin yang kedua dalam tanggungjawab kepada ibu bapa ialah bercakap dengan lemah lembut kepada mak ayah. Kita takut ustaz tahu kamu semua orang yang baik, tak bercakap tinggi, tak tinggikan suara. Bukan kata tak tinggikan suara, kita buat dengan reaksi tak puas hati pun itu dah menunjukkan kita tak tanggungjawab dengan mak ayah kita. Ingat. Yang ketiga, taat dan berbakti kepada kedua-dua ibu bapa. Ingat, taat selagi mana mak ayah tak suruh kita buat benda yang haram, benda yang berdosa, kita kena taat. Berbakti kepada kedua-dua ibu bapa. Waktu dia masih lagi jaga kita sekarang, waktu dia pertengahan umur nak meningkat ke tua, waktu dia dah tua, kita kena berbakti selagi mana mereka masih hidup. Sebab apa? Kedua orang tua kita itu adalah syurga, tiket kita untuk masuk ke dalam syurga. Siapa yang taat kepada kedua ibu bapa, maka dia menjadi anak soleh-solehah dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Okey, yang keempat, tanggungjawab kepada guru. Tadi Ustaz Nudi dah buat Google Meet. Semua dengar. Alhamdulillah, Ustaz seronok sangat sebab hari ni berapa orang Ustaz Nudi? Hampir 90. Hampir 90 ataupun 90. Minta maaf kalau Ustaz tersalah tengok. Okey. Alhamdulillah Ustaz doakan semua dapat kefahaman ilmu apa yang diajar oleh Ustaz Nudi tadi. Dapat buat yang terbaik, dapat buat soalan, dapat faham betul-betul tentang tajuk tanggungjawab dan tajuk sebelum ni tolong menolong. Ustaz doa mudah-mudahan bila kita buat bersungguh-sungguh, kita rasa nak ikut Google Meet, kita nak buat soalan, buat itu, buat ini untuk perkara ilmu, Ustaz doakan mudah-mudahan semua berjaya di dunia dan juga di akhirat. Faham sefaham-fahamnya apa itu akhlak. Okey, ingat yang poin tanggungjawab kepada guru, yang pertama menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Alhamdulillah tadi semua menumpukan perhatian kepada guru belajar, guru mengajar. Ustaz Nudi tadi semua tak mesej dalam chat Google Meet, semua dengar aja, semua tutup mic. Ustaz tanya baru dia buka mic. Bagusnya anak-anak tahun 4, bagus sungguh. Yang kedua, mematuhi segala yang diajar oleh guru. Selagi mana guru tu tak ajar benda yang pelik-pelik, kita wajib mematuhi segala yang diajar oleh guru. Menghormati dan mendoakan kesejahteraan guru. Hormat guru. Jangan bila guru lalu je kat depan bilik guru, depan kelas, dia pintah guru macam Formula 1, macam MotoGP. Tu dia dah berlari-lari, terjatuh nanti guru juga kena. Hormat guru. Dan yang kedua, Ustaz harap anak-anak murid semua darjah 4, darjah 5, darjah 6, darjah 1, darjah 2, darjah 3 sampai darjah 6 sentiasa mendoakan guru. Kesejahteraan guru. Guru yang pertama adalah mak ayah kamu. Doa kesejahteraan kepada mak ayah kamu. Okey. Ustaz harap kamu faham tanggungjawab kepada ibu bapa dan juga tanggungjawab kepada guru. Next, ke surat yang ke-9, tanggungjawab kepada negara kita. Kesetiaan kepada negara. Sekarang musim Covid, kerajaan kita suruh duduk di rumah. Kalau tak ada kerja apa-apa, duduk di rumah. Tak ada tanggungjawab apa-apa, duduk di rumah. Buat benda-benda yang berfaedah. Main congkak ke, jogging setempat ke. Kan? Buat kesetiaan kepada negara untuk apa dah? Untuk kita menjaga keamanan negara kita. Untuk kita menjaga keselamatan negara kita. Ni sekarang ni musim Covid. Keluar beramai-ramai pun nanti berjangkit penyakit Covid tu, asbab kita keluar ramai-ramai tu, benda tak elok akan dapat ke orang lain, menyebabkan kita tu berdosa. Sebab apa? Orang suruh duduk di rumah, kita keluar jalan-jalan, pi tani. Jadi semua tu benda tak baik. Yang kedua, menjaga harta benda awam, yang mana Ustaz Nudi terang tadi, harta benda awam sekeliling kita. Kita turun je dekat tangga rumah Pansapuri, tangga kondo, tangga rumah kita sendiri kan, nampak sampah, kutip. Lepas tu Ustaz minta maaf pula Ustaz sebut ni, kadang-kadang kita lalu dekat tangga-tangga rumah
kondo rumah apa-apa, rumah flat ke, tangga mana-mana, pasar raya ke mana, kita bawa hancing, bawa kencing, itu satu sikap yang tidak menjaga harta benda awam. Kita buang benda-benda yang tak baik di tepi tangga, itu tidak menjaga harta benda awam. Merosakkan apa lagi? Dinding-dinding, merosakkan bangku-bangku tempat duduk awam, merosakkan taman-taman permainan, benda tu tak baik. Tadi Ustaz tengok dalam chat ada kata nak pergi naik basikal. Jadi naik basikal elok, jangan langgar tong sampah apa semua tu. Itu sikap yang tidak bertanggungjawab. Yang ketiga, poin yang ketiga, menjaga keselamatan dan keamanan negara. Kita semua maklum, keselamatan diri kita, keselamatan negara, keamanan negara, kita perlu jaga. Okey, yang keenam, untuk bahagian tanggungjawab. Betul tak? Okey, yang keenam, tanggungjawab kepada masyarakat. Tanggungjawab kepada masyarakat yang Ustaz kita tadi, melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat. Kita kena melibatkan diri kita dalam aktiviti masyarakat, aktiviti surau, aktiviti apa lagi, kondo, aktiviti taman, ketua blok, ketua taman, penghulu kampung suruh buat aktiviti gotong royong. Ni sanitize COVID ni, kita tolong, kita minta ayah kita ke kawan-kawan kita sendiri kan, tolong gotong royong. Tapi terhadlah sekarang ni budak-budak tak boleh, orang tua je, pakcik-pakcik je kena ikut. Ajak mak ayah kita yang free-free tu, tolong melibatkan diri dalam gotong royong masyarakat. Yang kedua, saling menasihati dan berbuat baik dengan jiran. Nasihat menasihati. Kalau kita tengok parking dekat rumah, pasarpuri, kondo apa semua, Ustaz selalu sebut pasarpuri, kondo kan. Sebab apa? Benda tu menjadi penempatan utama kita sekarang. Parking, kita minta tolong ayah kita tu parking elok-elok, jangan tarik handbrake, tak mau bagi kereta berjalan, sendai batu. Macam tu. Jadi memudahkan orang lain, insya-Allah Allah memudahkan urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Yang ketiga, memelihara kerukunan hidup berjiran. Kerukunan hidup berjiran ni maksud dia apa dia? Flow ataupun law, peraturan undang-undang hidup berjiran. Contoh taman. Kita nak buat sesuatu kenduri, tak beritahu pun dekat ahli lorong taman kita tu, tiba-tiba petang nanti kita pacak tu khemah. Tak beritahu dulu seminggu ataupun sebulan awal, kata kita nak buat kenduri, kita buat pacak tu khemah, buat khemah kenduri, sampai orang pun marah. Sampai orang pun marah kita. Sampai orang pun marah kita. Benda tu menjadi satu tanggungjawab yang tidak baik dalam masyarakat. Ustaz duduk tepi surau ni. Ustaz duduk tepi surau. Kalau agak tak dengar tu, boleh dekatkan telinga anda dekat phone, speaker phone tu. Okey, muka surat yang ke-10, fadilat ataupun kebaikan bertanggungjawab. Yang pertama, dikasihi Allah dan Rasulullah. Kita buat semua tanggungjawab pada diri, mak ayah, guru, masyarakat, apa lagi tadi, semua tu dikasihi oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua, disukai oleh ibu bapa. Sebab apa? Kita ada tanggungjawab kepada ibu bapa, kita dengar nasihat dan surahan mak ayah kita, mak ayah suka kita. Dan masyarakat pun suka kita. Sebab apa? Kita selalu melibatkan diri dalam program-program masyarakat. Kerja menjadi sempurna. Sebab apa? Kita suka tolong orang, orang akan tolong kita. Ingat tu. Ingat pesan Ustaz. Ingat pesan Ustaz-Ustazah semua. Kita tolong orang, orang tolong kita. Allah akan hantar pertolongan untuk tolong kita. Itu benda yang baik. Itu memang janji. Jangan risau. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tajuk yang lepas. Tolong menolong dalam perkara kebaikan, insya-Allah kerja menjadi sempurna. Itu kebaikan yang ketiga. Kebaikan yang keempat, fadilat yang keempat, bertanggungjawab. Kerja yang dilakukan mendapat faedah dan berpanjangan. Mendapat faedah, mendapat manfaat apabila kita bertanggungjawab. Okey, faham fadilat bertanggungjawab ataupun kebaikan bertanggungjawab, sama aja. Dikasihi Allah, disukai oleh ibu bapa, kerja menjadi sempurna, juga kerja yang dilakukan mendapat faedah yang berpanjangan. Okey, akibat tidak bertanggungjawab ataupun keburukan tidak bertanggungjawab, dimurkai Allah dan Rasulullah. Kerja yang diamanahkan tidak sempurna, tidak siap. Sebab apa? Kita selalu melengah-lengahkan,
kerja tu boleh buat cepat tapi kita buat relax je, mak ayah suruh pergi beli tadi lagi tapi kita buat tak tahu je. Tengok-tengok dah jam pukul 6 petang, pukul 7 malam dah. Benda tu jadi tak sempurna. Okey. 3. Hasil kerja yang dilakukan sia-sia. Sebab apa? Kita buat kerja kalut-kalut, cepat-cepat, lah kali ada yang salah, ada yang tertinggal. Itu akibat tidak bertanggungjawab. Yang keempat, kerja dan tugas yang dilakukan tidak mendapat keberkatan. Sebab apa? Kita buat dengan sikap terburu-buru, dengan sikap acuh tak acuh, dengan sebab kita tak tanggungjawab tu, hasil kerja kita menjadi tidak berkat. Sebab apa? Kita buat tidak ikhlas. Ustaz nasihat kepada diri ustaz juga, mudah-mudahan kita semua ada sifat bertanggungjawab kepada agama, kepada masyarakat, kepada mak ayah, kepada kaum kerabat kita, kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang terbaik, insan yang berdisiplin, insan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan video pendek yang Ustaz buat ni menjadi keberkesanan untuk kefahaman diri kita semua, termasuk Ustaz. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Jumpa lagi. Okey, ingat jangan lupa nanti Ustaz akan share juga latihan untuk tajuk yang lepas, tajuk tolong menolong. Terima kasih sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak Laman untuk YouTube.